Baca. Dia tutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sambung hadis keempat, Babus Sidqi. An Abi Thabit, daripada Abu Thabit. Waqila, dan dikatakan bukan Abu Thabit tapi Abu Sa'id. Waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid. Tak apalah, Abu Sa'id ke, Abu Walid ke, Abu Thabit ke, yang penting nama dia Sahal bin Hunayf, daripada Sahal bin Hunayf. Kunyah dia ulama berbeza pendapat. Ada yang panggil dia Abu Thabit, ada yang panggil dia Abu Sa'id, ada yang panggil dia Abu Walid. Qila tu dikatakan pendapat yang lemah, yang kuatnya dia Abu Thabit. Wa huwa badriyun, dan dia badri. Badri ni orang yang menyertai peperangan Badar bersama Nabi. Dalam 313 itu nama dia ada Sahal bin Hunayf. Hunayf isim tasghir daripada Hanif. Hanif besar, ini Hanif kecil. Hunayf, Hanif kecil. Macam Anas besar, Unais, Anas kecil. Kita pun boleh guna lah. Kalau orang nama banyak, nama nak sama tu, kita boleh ada besar ada kecil. Nama banyak sama, yang mana Adam, ada besar kecil kan serupa ya. Kalau ada badan besar sikit Adam, kalau kecil apa Udaim. Dia ni pergi perang Badar. Untungnya pergi perang Badar ni ahli, dijamin sebagai ahli apa? Syurga. Tu Badri. Ada selawat kan? Bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bertawassul dengan ahli Badar, orang yang pergi perang Badar. Dia kata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah. Sesiapa yang meminta kepada Allah syahadah, nak mati syahid. Makna syahadah, nak mati syahid. Kalau kita pergi sekolah ni, syahadah maknanya sijil, ijazah. Mengaji jangan kerana nak syahadah. Mengaji tujuan nak periksa semata-mata, tujuan nak lulus cemerlang, jangan niat kerana Allah Ta'ala. Ini syahadah di sini bukan sijil, ini mati syahid. Syahadah yakni mautus syahid. Siapa minta dekat Allah nak mati syahid? Kamu doa dah nak minta mati syahid? Minta tak? Antara amalan doa untuk minta mati syahid ni, setiap kali kita nak sembahyang, kita buat sah bagi elok, sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita baca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini, ya Allah berikan kepadaku afdala ma tu'ti, perkara terbaik yang kau berikan ibadakas salihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Afdala, perkara terbaik itu ialah mati syahid. Itulah kurniaan Allah yang terbaik sekali, yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang saleh. Itu yang paling baik, syahadah, mati syahid. Sayyidina Umar selalu doa minta mati syahid. Sayyidina Umar tiap-tiap kali lepas sembahyang 5 waktu, Sayyidina Umar akan doa, Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, kau rezekikan aku mati syahid. Fi sabilik,
pada jalan engkau, wa fi baladi rasulik, dan pada negeri rasulmu yakni Madinah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa fi baladi rasulik. Itu doa Sayyidina Umar. Dia yang dah confirm, Nabi dah habaq dah Umar akan mati syahid, Umar mati dibunuh. Dia dah tahu dah pun dia doa lagi. Doa Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa fi baladi rasulika. Kita pun boleh doa Sayyidina Umar. Baik, siapa minta mati syahid, walaupun dia tak mati syahid, Allah kira dia mati syahid. Dia mati atas katil, demam, sakit jantung, aksiden, di sisi Allah, Allah kira macam mati syahid juga. Pasal setulus hati, bisidqi qalbihi, dengan setulus sejujur hatinya dia nak mati syahid, dia nak mati syahid, maka matilah macam mana sekalipun, di sisi Allah dianggap sebagai mati syahid. Apa faedah mati syahid? Diampunkan semua dosa-dosanya. Itu faedah dia. Kemudian diberi bidadari yang sangat ramai kepada dia. Baik. Man sa'ala Allah Ta'ala asyahadah bisidqin, dengan setulus hati. Diminta sungguh-sungguh, didoa sungguh-sungguh, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin, dalam hatinya nak mati syahid. Ballaghahu Allah, Allah akan sampaikan dia manazil syuhada, kepada darjat ataupun kedudukan para syuhada. Allah buh dia dalam kedudukan. Manzilah ni, manazil ni jamak manzilah, kedudukan. Manzilatun, manzilatani, manazil. Dia berada pada kedudukan orang mati syahid. Orang mati syahid ni ada banyak darjatnya. Ada banyak pangkat-pangkat dia. Ketua orang mati syahid ni Sayyidina Hamzah, Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abi Talib. Itu ketua pangkat tinggi lagi lah, panggil Sayyidu Syuhada. Wa in mata, ini in ghayah, sekalipun, bukan in jika. Wa in mata, sekalipun dia mati, ala firashihi, atas hamparannya, atas tilam dia, mati atas tilam, firash, katil, tetap di sisi Allah, Allah kira dia mati syahid. Niat dia ikhlas. Jadi hadis ni nak ajak kepada kita ialah sunat doa dengan seikhlas hati, minta, ya Allah aku nak mati syahid. Wa amitna bi mauti syuhada, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Ada doa tu pun boleh kita amalkan. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, ya Allah hidupkan aku seperti mana hidupnya para ulama. Para ulama ni dia hidup, dia jaga waktu, dia tak mensia-siakan waktu. Itu hidup hayatul ulama dengan istighlal waqt, dengan menghargai waktu, mengisi waktu dengan perkara-perkara yang berfaedah, bermanfaat. Wa amitna bimauti syuhada, matikan kami dengan cara matinya para syuhada. Syuhada mati, Allah ampun dosa. Roh keluar, dosa habis ampun. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang ataupun hutang yang tu masih sangkut, yang tu masih belum diampunkan. Dosa dengan Allah, dia tak sembahyang ke, dia tak puasa ke, apakah, dia ada buat salah dengan Allah, Allah ampunkan. Dia minta, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Itu doa minta iman. Doa minta Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautish syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Masukkan kami ke dalam syurga bersama para nabi-nabi. Walaupun kita bukan nabi, kita nak masuk syurga dengan nabi. Jadi mati syahid ni bukan mesti mati dalam peperangan. Kemudian hadis kelima, al-khamis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada dalam kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita yang Nabi kumpulkan.
cerita seorang Nabi, mukjizat dia bila dia salam dengan orang jahat, tangan melekat. Tangan melekat angkara khianat. Itu tajuk hadis. Seorang Nabi yang mana mukjizatnya juga dia boleh tahan matahari. Matahari nak tenggelam, petang nak jadi maghrib, dia tahan matahari, akhirnya petang tu berlanjutan panjang berjam-jam sehingga dia menang peperangan. Kerana dia Bani Israel, dia keturunan Yahudi tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Maka dia tahan matahari itu, matahari petang Jumaat. Matahari petang Jumaat jangan terbenam lagi. Kalau matahari petang Jumaat tu terbenam, jadi Sabtu tak boleh perang. Sedangkan dia sudah menguasai peperangan tu, dia dah nak menang lah. Nabi tu nama Nabi apa? Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Yusha bin Nun. Dalam hadis ni tak diberitahu nama dia, cuma abang seorang Nabi. Ghaza daripada ghazwah. Ghazwah apa dia? Ghazwah perang yang dalam peperangan tu ada Nabi, tu punya ghazwah. Kalau perang yang tak ada Nabi hantar, itu punya sariyah. Ghaza nabiyun minal anbiya, ada seorang Nabi minal anbiya, di kalangan Nabi-Nabi. Anbiya jamak kepada Nabi. Seorang Nabi berperang di kalangan Nabi-Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Mudah-mudahan Allah mencucuri salawat, yakni rahmat dan salamnya ke atas mereka. Faqala liqaumihi, maka berkata Nabi tersebut, Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ni dia dilantik jadi Nabi selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa jadi Nabi. Dia khidmat dengan Nabi Musa. Tolong musafir sama Nabi Musa, bawa ikan, bawa beg, bawa makanan. Khidmat. Bila Nabi Musa mati, Allah lantik dia pula jadi Nabi, ganti Nabi Musa. Zaman Nabi Musa tak boleh masuk Palestin, mereka berada di Mesir, di Sinai, semenanjung Sinai. Duduk tahun tu tak boleh masuk, tak jumpa pintu masuk, tak jumpa. Allah tutup pintu nak masuk ke Palestin tu, dia pun tak jumpa pintu sempadan. Duduk situ, duduk Sinai. Bukan sehari, berapa hari duduk Sinai? Berapa hari? Bukan hari, tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Innaha, sesungguhnya Baitul Maqdis muharramatun alaihim, diharamkan ke atas mereka. Kam mudah berapa tempoh? 40 sana, 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka mengembara, memusing-musing di tanah Sinai itu. Duk pusing. Pimai tang tu lah. Berkeliaran, tak jumpa. Allah boleh tutup, tak nampak. Macam pencuri masuk rumah orang wali lah, katakanlah dalam buku-buku kan. Pencuri masuk rumah Tok Wali, pusing cari pintu tak jumpa. Allah boleh buat. Dia pun tak jumpa pintu sempadan tu. Sempadan macam kita nak pergi Thailand, kita tahu sempadan, cuma tak buka lah. Wang Kelian, sempadan Danau, kita tahu. Sempadan sana apa, burung lah, deriam burung lah. Tahu, cuma hak tu tutup, yang ni tak jumpa pintu. Dipanggil padang tih, daripada ayat yatihuna fil ard, padang tih. Bukan padang teh ke Mira Helen Shaw. Ni padang teh ni tak ada pokok teh pun. Tih itu maknanya dia berkeliaran. Dia pun nak pergi tapi tak jumpa. 40 tahun Nabi Musa mati situ, Sinai. Nabi Harun mati di Sinai. Maka naiklah generasi baru lepas pada 40 tahun. Kalau kita tengok filem pun ni macam sumpahan lah. Mereka disumpah 40 tahun, duduk tahun tu tak boleh pergi mana. Duduk situ lah. Pasal ni pun tak mau pergi. Nabi Musa ajak ni pun pergi masuk Palestin. Waktu tu ada tentera jahat. Nabi Musa kata, jom kita masuk, kita buka Palestin, kita tolong penduduk Palestin, kita perang dengan tentera jahat, kejam. Ni perkatakan Nabi Musa. Waktu zaman Nabi Musa lah, Yahudi katakan Nabi Musa. Tapi Nabi Syak tak katalah, hak lain-lain, hak kepala-kepala mazhab ni kata, idhab anta, pergilah kamu. Nak pergi saya pergi ya. Anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhan kau. Tuhan bukan kau, Tuhan kita. Ni pun Islam tu hak cakap tu. Baru selamat melintasi laut,
baru tengok Firaun mati lemah, samsing tetap samsing. Biadab, idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Tuhan engkau. Faqatilah, kau dengan Tuhan pi perang, alif tasniah, kamu berdua pi perang, kau dan Tuhan kau. Inna hahuna, kami nak duduk sini. Hahuna, kami nak duduk sini. Qa'idun, duduk. Inna hahuna qa'id, kami duduk sini. Tak mapi sudah duduk situ 40 tahun. Tapi Allah kesian kat mereka, mereka boleh minum air. Kawasan tak ada air tu, Nabi Musa ketuk batu keluar air. Mereka lapak, turun manna wassalwa, burung puyuh kedebuk turun daripada langit, dan juga manisan madu keluar daripada ranti-ranti pokok. Bukan madu lebah, bukan madu kelulut, madu syurga. Manna wassalwa, makan daging puyuh, minum air kosong. Tu pun jahat, komplain juga, air kosong je, tak ada holik, Milo, teh tarik. Air yang dia minum tu walaupun kosong tapi sedap. Berkat mukjizat Nabi Musa mengetuk tongkatnya ke batu, terbit air. Dia pun kata tak ada kacang dal, tak ada bawang putih, bawang merah, bawang besar, macam dia pernah buat air asam. Dia tak mau makan puyuh tanpa ada air asam, buat air asam. Dal tu dia pun nak buat kuah dal, nak buat roti, nak makan capati, nak makan roti canai, nak cicau, kuah dal cok. Dah Allah bagi free, komen pula. Kau ni tak kena, kau ni tak kena. Duduk lah situ, Allah Ta'ala kata duduk berpuluh tahun. Macam itu. Dan Allah Ta'ala bagi makanan tu, makan. Tak payah duduk sorok-sorok simpan. Ada juga perangai jahat sorok nak makan esok, kukut esok tak turun, sorok sana sorok sini. Makan tak kat mana larat makan, tak payah duk jadi tamak buat sembunyi kot ni, makan sama-sama. Nabi Musa pesan dah, hak mana ada makan tak apa, esok turun lain. Hak turun hari ni cukup untuk hari ni, habis tak apa, esok turun lain. Jangan bimbang, bukan nak kena buat keluar duit pun, free of charge. Turun gedebuk panas-panas puyuh, bukan burung puyuh hutan kecil, besar puyuh syurga. Rasa hari ni lain, esok rasa lain, lusa rasa lain, sedap. Banyak menu lah. Bukan dia turun macam tu je. Hari ni turun masak kicap, esok turun puyuh gulai, puyuh apa habis tak tahu. Macam-macam. Jadi kalau syurga ni dia bukan main satu jenis, dia beling-beling. Sedap. Tapi Bani Israel ni dia tak, macam tak percaya kat Nabi Musa. Dia ambil apa-apa bungkus buat sembunyi, sorok, makan setengah lagi kenyang, simpan untuk esok. Akhirnya jadi basi. Jadi apa? Basi. Itulah permulaan basi. Sebelum tu tak pernah ada makanan basi. Jadi kita kena baca, kena mengaji banyak lagi. Basi tau, B-A-S-I, basi, makanan basi itu bermula daripada situ. Sebelum tu tak ada cerita basi. Sebelum tu tak ada lagi peti ais. Lah ada makanan basi tak? Ada. Kena beli apa, tak orang pergi basi, nak simpan apa? Nabi kata, laula, kalau bukan perangai jahat Bani Israel, makanan tak akan basi sampai kiamat. Kita makan ayam, dekat mana larat makan. Tak makan pun tinggal aku tutup dengan tudung ya. Dia tak bisi. Kalau tak boleh, kena buah dalam peti ais. Kena buah dalam peti ais. Baik. Bani Israel punya pasal itu jadi basi. Dulu mana ada makanan basi. Dulu orang makan, tak habis simpan, tak apa. Bukan simpan tu niat nak tamak lah. Esok elok-elok. Lah makanan, kalau kamu simpan tak buah peti air 3 hari basi tak? Gulai lah dia nak buih-buih ya. Tu punca dia bermula daripada Bani Israel ni lah. Orang kata jangan duk tamak juga. Baik, Nabi ni dia berperang, dia nak masuk Palestin. Dia dah generasi baru, dia anak muda, dia dah melepasi 40 tahun tu. Habis dah sumpahan tu 40 tahun tu. Okey, dia nak pergi masuk Palestin. Dia kata dekat kaumnya, la yatba'anni, jangan ikut aku, rajulun, seorang lelaki. Jangan jadi tentera. Aku tak mau, aku tak akan pilih jadi tentera.
Jangan ikut aku, jangan follow aku. Seorang lelaki, malaka bud'a imra'atin, seorang lelaki yang telah memiliki, budu' ni makna faraj, kemaluan perempuan. Seorang lelaki yang memiliki kemaluan perempuan, yang ni dia baru kahwin, pengantin baru. Seorang lelaki yang memiliki kemaluan perempuan, isterinya, wa huwa yuridu an yabniya biha, dan dia hendak bina tu bersetubuh, dia hendak bersetubuh dengan isterinya, walamma, dan belum yabni biha, belum bersetubuh dengannya. Kahwin duk sibuk kau ni, teringin nak bersetubuh tapi tak boleh setubuh lagi. Nanti kalau dia pergi perang pun, dia duk teringat bini dia punya tu, dia duk teringat aku baru kahwin, kalau mati kesian kat bini ku, dia tak boleh bagi penumpuan dalam peperangan. Tok Zah pi ya, aku tak terima tentera macam ni, jangan. Hak mana baru kahwin, duk berbulan madu lagi, duk sayang bini, Tok Zah. Sebab bukan semua orang boleh jadi macam Hanzalah tu baru kahwin, tapi dia setubuh dah lah. Nabi kata jom pergi perang Uhud, dia pi tak sempat mandi junub. Ada sahabat Nabi kan, Nabi Muhammad, Hanzalah, yang disebut Al-Ghasil, nama belakang dia, Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Mati syahid dalam perang Uhud. Tapi tak semua orang macam tu. Jadi siapa baru kahwin, ada niat nak pergi perang jadi tentera, tak payahlah, dia buat penapisan, tak payahlah. Saat lagi pergi perang duk terbayang muka bini, tengok musuh pun nampak macam bini, nak takik musuh pun rasa kesian, teringat bini, jiwa kacau, otak celaru, tak boleh bagi tumpuan, tak payah. Dia nak hak betul-betul boleh tumpu, dengar cakap dia kata macam tu, ikut cakap, dia jadi general peperang. You syak bini. Yang kedua, dia tak bagi ikut juga, wala ahadun bana buyutan, dan jangan ikut aku pergi perang seorang yang baru membina rumah ataupun bina beberapa buah rumah. Buyut jamak bait, baitun, baitan ni buyut. Dia telah membina rumah, lam yarfa' suqufaha, belum diangkat bumbungnya, baru duk buat bim, baru duk susun bata, baru ikat tingkap, bumbung tak buat lagi, mana rumah tak siap lagi. Orang yang buat rumah tak siap lagi, tak payah ikut aku pergi perang. Sekali pergi perang, dia duk teringat tukang mat tak hari ni tukang mat, dia ingat begitu, payah. Dia nak betul-betul ikhlas, yang berkobar-kobar, yang boleh dengar cakap. Dia pesan lah, cantik orang Yahudi cantik ni pun boleh bagi alasan lah, malah bagi alasan rumah tak siap lah apalah. Memang dia nak itu, dia nak betul-betul ni. Wala ahadun ishtara ghanaman, dan jangan ikut aku seorang lelaki yang membeli kambing, ghanam, au khalifat, ataupun membeli unta-unta bunting. Khalifah kan, unta bunting, unta yang fi butuniha auladuha, dalam perut ada anak bunting atau membeli unta yang sudah bunting, wa huwa yantaziru auladaha, dan dia sedang menunggu anaknya. Bilalah unta aku nak beranak. Tengok orang ajak pergi perang, jangan tunggulah unta hang beranak dulu, biar sikit tak apa, kuantiti sikit, tapi kualiti tu tak mau ramai-ramai pergi perang, tak apalah. Hak betul-betul nak pergi perang, ikut dia. Faghaza, maka dia berperang. Fadana minal qaryah, dan dia mendekati satu qaryah, satu kampung. Kampung tu itulah Baitul Maqdis tu. Kampung di Qudus. Qudus tu nama tempat. Palestin tu luas negara. Palestin luas. Qudus. Dalam Qudus tu ada Baitul Maqdis. Macam Mekah lah. Dalam Mekah tu ada Masjidil Haram. Macam tu. Kampung yang berdekatan dengan Masjid Aqsa. Dia perang dekat dengan kampung tu, dah dekat dah salat asar. Dia masuk kampung tu solat asar. Au qariban min dhalika, atau dekat dengan asar. Mana tak lama lagi akan maghrib. Hari itu pula hari Jumaat, tak disebutlah di sini, dalam riwayat lain disebut asar hari Jumaat. Dia bimbang takut jatuh matahari nanti jadi Sabtu tak boleh perang, kena rehat. Macam main bola ada waktu rehat, kan, berhenti sah, nanti akan sambung pula tu Ahad ataupun Isnin baru sambung perang.
Dia sambung, nanti musuh dia boleh bincang, dia boleh atur strategi lain. Waktu rehat tu orang bukan rehat saja, orang akan bincang, atur strategi, muhasabah balik. Jadi dia tak mau. Dia kalau boleh hari ni nak pelingkup daripada Turihah, pasal dia tengah menang ni, maka nanti dia akan tahan matahari. Faqala lisyams, Nabi Yusha' bin Nun tu bercakap dengan matahari. Matahari pun cakap. Pelik kan? Macam Sayyidina Umar ada pernah tulis surat. Surat tu cakap dengan Sungai Nil. Surat bawa pergi kat Sungai Nil, rejam. Tahu dalam Sungai Nil. Surat tu, wahai Nil, jika engkau mengalir dengan takdir Allah, kau mengalirlah. Tapi kalau kau mengalir dengan diri kau sendiri, kau tunggu, Umar akan main seksa kamu. Sungai takut kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menghantar surat kepada Sungai Nil. Tu ada cerita lain. Baik, dia cakap dengan matahari, dia kata innaki. Matahari bulan ni dia kena ki, dia muannas majazi orang panggil. Matahari, bulan, siang, malam, semua tu ki. Dia bukan dia guna dhamir perempuan, betina. Hadhil lail, hadhil nahar, macam tu. Hadha pun boleh, hadha boleh, hadhi pun boleh. Syams, qamar, semua tu dia panggil apa? Muannas. Innaki, ki itu kembali pada syams. Walaupun syamsun dia tak ada ta marbutah, tapi lafaz matahari bulan tu, matahari bulan bintang tu, dia menggunakan lafaz muannas, betina. Innaki ma'muratun, sesungguhnya kamu diberi arahan. Wa ana ma'mur, dan aku juga diberi arahan. Ana laki tu makmur, matahari makmurah. Wahai matahari, kamu mendapat arahan daripada Allah, aku mendapat arahan daripada Allah. Cakap dengan matahari. Kemudian dia doa, Allahumma ya Allah, ihbisha, tahan matahari, alaina, ke atas kami. Tujuan tahan tu, jangan maghrib lagi, jangan tenggelam lagi. Itu menunjukkan petang Jumaat masih Jumaat. Petang Jumaat masih Jumaat. Ada orang kampung dia ingat petang Jumaat habis lah, Sabtu dah. Dah, petang Jumaat lagi tak maghrib Jumaat. Orang kampung setengahnya faham petang Khamis tu Jumaat. Oh, cepatnya Jumaat. Jumaat dia mula bila? Dia mula dengan malam. Khamis malam, Jumaat tu baru Jumaat. Petang Khamis, petang Jumaat. Kita dah buat kuliah baca Tanwir Masalik tu petang apa? Petang Jumaat ke petang Sabtu? Petang Jumaat. Tapi ada orang duduk ingat Sabtu dah. Sebab kita boleh tahu ni macam mana. Bila ada siapa-siapa mati petang Jumaat tu, dia berkata sayang lah. Kalau dia mati sebelum azan asar tu Jumaat lah, lepas asar Sabtu kot mana? Sabtu tu mula dengan maghrib. Pertukaran hari mula dengan maghrib. Awak lah, ada orang tak faham. Jadi macam itulah. Dia perang ni dah nak menang di petang Jumaat. Dia kata, ya Allah, tahan matahari. Fahubisat, maka ditahan matahari. Habasa dibaca hubisa. Oleh kerana matahari itu muannas, diletak ta, hubisat. Maka ditahan matahari hatta fatahullahu alaihi, sehingga Allah memberi pembukaan atasnya, atas kepimpinannya dia berjaya membuka Baitul Maqdis. Dia bunuh habis tentera jahat, dia tawan tentera jahat, dan dia mendapat ghanimah, jamak ghanimah, ghanaim. Masukkan dalam buku-buku kamu tu, buku kamus jamak taksir. Fajama'a, maka dia menghimpun. Dalam jamaah tu ada huwa, fajama'a, maka dia himpun, maf'ulun bih, al-ghanaima, harta-harta rampasan. Tujuan himpun, lungguk setempat macam kita himpun sampah. Tujuannya tengok Allah redha tak perang ni. Kalau redha, api dari langit akan turun api daripada langit, menyambak, membakar harta rampasan perang. Kalau Allah tak redha, tak turun api daripada langit. Selalu macam tu. Mereka bila perang, mereka akan kumpul harta-harta musuh setempat, mereka akan menuntun api turun tak turun. Faham tak? Kita umat Nabi Muhammad kalau perang tak payah tunggu api turun, kita akan bahagikan harta rampasan tu kepada tentera. Umat-umat dulu haram mengambil harta rampasan perang. Umat Nabi Muhammad halal setelah dibahagikan. Jangan ambil sendiri-sendiri, jangan ambil sesuka hati.
ambil sesuka hati masuk neraka. Kita baca ada hadis tentang seorang lelaki, dia ambil sesuka hati harta Khaybar, sapu tangan je pun, sapu tangan pun masuk neraka. Pasal ambil pandai-pandai. Baik, dia himpun harta-harta rampasan, fajaat, yakni an-nar, maka datang, yakni dia maksudkan fajaat, yakni an-nar, dia maksudkan datang tu datang api. Api pun main. Api bukan tak main, cuma tak sambang. Api turun tak jadi nak sedut. Api turun setengah tu naik balik api. Selalu api turun tu dia akan turun kena harta tu, kena emas, perak, apa yang ada situ, dia akan sedut. Macam kita sedut ayam sirap tu, habis licin macam tu. Ni api dia turun sekerat, tak menyentuh pun harta rampasan. Nak ada something lah. Nak kata Allah tak redha pasal api turun, kalau tak turun langsung tak redha. Allah redha, tapi pelik juga, dia tak sambang. Tak sambang. Tak. Tentu ada sesuatu. Falam tat'amha, api tak mau makan, tak mau sambang lah. Api orang tak kata makan. Falam tat'amha, api tidak memakannya. Faqala, Nabi Yusha' ni dia boleh faham. Dia kata, inna fikum ghululan, sesungguhnya di kalangan kamu ada pengkhianat. Ghulul, pengkhianatan. Ghal tu pengkhianat, khaid, ghal. Ghulul ni jamak dia lah, pengkhianat. Ada orang khianat ni, ada beberapa orang khianat. Aku kata harta rampasan lungguk sini, mesti ada yang sorok sana sini, mesti ada yang ambil. Memang ada. Ada orang tu dia ambil emas besar kepala lembu, besar kepala lembu, mahal ke murah, emas besar kepala lembu. Dia tak mau letak situ, dia nak balik rumah, dia nak jadi jutawan, dia jadi orang kaya, tak mau letak. Itulah api tak mau sambang, dia kena letak semua. Dia kata ada pengkhianat. Biasalah manusia kalau tanya siapa buat salah, siapa tak mengaku. Tak, manusia ni payah nak mengaku. Kalau Abi tanya ada tak yang bawa handset ni selama, semua buat had jenis tu. Ada yang kalau tanya tak tahu, dia tahu, dia kata tak tahu. Manusia kan. Maka Nabi Yusha' tanya, siapa yang tak letak harta rampasan habang? Tak apa pun tak habang, buat muka bodoh. Tak apa, dia kata aku cari sampai lubang cacing. Fal yubayi'ni, maka hendaklah berbai'ah, yakni fal yusafihni, hendaklah bersalam. Aku nak salam dengan semua ketua-ketua tentera. Tentera dia ramai beribu-ribu, dia suruh berdiri di depan tu ketua macam orang rumah sukan lah, ketua rumah apa biru, rumah kuning, ketua duduk depan pegang bendera. Dia kata setiap kabilah rajulun, seorang lelaki kena mai salam dengan aku. Ketua-ketua barisan ni kena salam. Macam kamu buat barisan ikut kelas, ketua-ketua kelas mai salam. Dia nak cari pengkhianat duduk dalam apa batalion ke apa bahasa tentera ni, barisan tentera kan, dia ada ni. Salam. Setiap ketua salam, ada satu tu ketua tu salam, pak, tangan melekat. Falaziqat, maka melekat yadu rajulin biyadihi, tangan seorang lelaki dengan tangannya, tangan Yusha' bin Nun. Faqala, dia kata kat ketua tu, fikum al-ghulul, pengkhianat ada dalam barisan kamu, kita cari. Lepas tu dia doa, boleh buka lah tangan tu, dia salam pula dalam barisan tu, seorang nak cari siapa pengkhianat. Faltubayi'ni qabilatuka, hendaklah barisan kamu, anak-anak buah kamu berbai'ah, bersalaman dengan aku. Tadi dia salam ketua, melekat, dia doa dekat Allah, boleh buka, salam dengan orang lain pula dalam barisan tu. Falaziqat, maka melekatlah yadu rajulain, tangan dua orang lelaki, atau thalatha, ataupun tiga orang, biyadihi, dengan tangannya. Tapi lekat pun boleh buka. Pelik sikit lah. Salangan orang lain biasa, salangan ni macam ada gam sikit, dia rasa macam payah sikit. Itu tanda kamu ada ambil harta rampasan perang. Dan mereka pun kantoi kena mengaku lah. Bukan dia picit gam gajah ke sebelum nak salam, dia puh gam tu salam, pak, memang lekat lah, tak ada apa pun, salam lekat. Macam tu. Wallahu a'lam
bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.